Assalamualaikum dan selamat malam. Saya Luqman Haris. Ini Awani 7.45. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Esok, benarkah pengumuman bubar DUN Johor? Sebelas individu diambil keterangan kes gangguan seksual ADUN Johor. Dan 16 individu termasuk 5 ahli politik dirakam keterangan perhimpunan esok. Tapi sebelum itu, ini yang terkini baru saja kami terima. Bank Negara Malaysia, BNM, memperkenalkan 2 kemudahan baru untuk membantu perusahaan kecil dan sederhana atau PKS membina semula perniagaan mereka pasca COVID-19. Ia merupakan kemudahan permodalan semula perniagaan atau BRF dan kemudahan peralihan rendah karbon LCTF yang masing-masing mempunyai jumlah peruntukan RM1 bilion. BNM berkata BRF bertujuan menyokong PKS untuk pulih dan berkembang di samping menguruskan tahap keberhutangan mereka melalui penyelesaian pembiayaan inovatif. Di bawah BRF, PKS boleh mendapatkan pembiayaan equity melalui terbitan beberapa jenis saham serta equity yang sesuai atau melalui gabungan antara pembiayaan hutang daripada institusi keuangan peserta bersama pembiayaan equity melalui pembiaya equity pihak ketiga. BRF akan memberi pembiayaan sehingga RM5 juta untuk tempoh maksimum 10 tahun dengan kadar efektif sehingga 3.5% tahun untuk pembiayaan tanpa jaminan atau sehingga 5% tahun termasuk sebarang fee jaminan. Manakala LCTF adalah bagi menggalakkan PKS menerapkan amalan kelestarian bagi meningkatkan daya tahan perniagaan mereka. LCTF disediakan sehingga maksimum RM10 juta dan mempunyai tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun dan kadar pembiayaan sehingga 5% tahun termasuk fee jaminan. PKS daripada semua sektor ekonomi boleh memohon terus kepada bank-bank perdagangan, bank-bank Islam atau institusi keuangan pembangunan peserta yang dikawal selia oleh BNM. Okey, Menteri Besar Johor, Datuk Hasni Mohamad, dijadual mengadakan sidang media khas esok dipercayai berkaitan dengan desas-desus pembubaran Dewan Undangan Negeri sekaligus memberi laluan kepada pilihan raya negeri ketiga sejak pilihan raya umum 2018. Dan wartawan kami Firdaus Azil sudah pun bersedia di Johor. Firdaus, apa yang terbaru yang kita dengar dari sana? Okey, baik, terima kasih Loman. Apa yang boleh saya maklumkan pada malam ini, kalau saya nak menceritakan tentang kronologi tentang kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri Johor, yang mana malam ini difahamkan ada mesyuarat di peringkat bahagian, yang mana ini telah dilaporkan oleh beberapa portal media. Memetik sebagai contoh salah seorang ketua bahagian UMNO di Johor iaitu Tan Sri Syarif Abdul Samad yang juga merupakan ketua UMNO bahagian Johor Bahru, dilaporkan telah berkata malam ini mesyuarat di peringkat bahagian, dan beliau juga berkata beliau difahamkan bahawa bahagian-bahagian lain di Johor juga mengadakan mesyuarat yang sama, yang mana intipati daripada mesyuarat malam ini akan dibawa ke peringkat Perhubungan Negeri besok yang akan dipengerusikan oleh pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, yang itu juga merangkap Menteri Besar Johor Datuk Hasni Mohamad. Jadi selepas itu juga difahamkan selepas beliau selesai mengadakan pertemuan ataupun mempengerusikan mesyuarat dengan ketua-ketua bahagian UMNO tersebut, yang difahamkan ada 26 kesemuanya termasuk beliau sendiri. Selepas itu pula beliau akan mengadakan mesyuarat dengan komponen di dalam Barisan Nasional seperti MCA dan juga MIC. Tetapi juga memetik sama adakah besok, sebab kita difahamkan dan ini sumber sendiri telah mengesahkan bahawa esok berkemungkinan besar akan ada sidang media khas. Adakah itu beliau akan mengumumkan sama ada tarikh telah ditentukan ataupun tarikh pembubaran itu telah ditentukan ataupun tidak, sama ada perkenan daripada Tuanku Sultan Johor juga sudah didapati ataupun tidak, besok juga akan kita ketahui, Loman. Baik, Firdaus Azil, difahamkan ada sedikit sedutan audio untuk kongsikan dengan kita untuk memberikan pencerahan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan berkenaan dengan proses dan apa selepas ini susulan daripada pembubaran ataupun susulan daripada jangkaan pembubaran DUN Johor, Firdaus. Okey, difahamkan. Jadi sekarang ini apa yang menjadi persoalan ialah apakah sebenarnya justifikasi untuk pembubaran DUN ini, kerana berdasarkan laporan-laporan sebelum ini kita difahamkan susulan kematian Allahyarham Datuk Osman Sapian juga bekas Menteri Besar Johor pada Disember lepas, yang mana beliau merupakan salah seorang ADUN iaitu ADUN bagi Kempas, di mana pemergian beliau telah menjadikan situasi di dalam Dewan Undangan Negeri itu agak
tegang ataupun agak goyang kerana difahamkan selepas pemilihan beliau kedudukan kerusi adalah antara 27 berbalas 26. Jadi ini menjadikan ketidakstabilan. Itu dia yang sering ditegaskan oleh pihak yang inginkan ataupun ingin memberi justifikasi bahawa kestabilan di dalam politik, kestabilan di dalam urus tadbir negeri itu amat diperlukan. Maka saya untuk lebih memahami apakah itu justifikasi yang sebenar ataupun apakah rasional di sebalik alasan itu, maka saya turun petang tadi, saya turun ke bangunan Chancellery Sultan Ibrahim di Universiti Teknologi Malaysia, di mana saya bertemu dengan pakar sejarawan, pakar sejarah yang cukup arif dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, yang mana beliau juga merupakan ahli Jumaah Majlis Diraja ahli Majlis Diraja Johor, iaitu Datuk Dr. Kasim Tukiman. Saya nak kita dengarkan sedutan komen ulasan beliau. Pada hemat saya, kepimpinan mana-mana kepimpinan pun dia hendakkan sokongan yang kuat daripada rakyat supaya dengan mandat rakyat tu mereka dapat menjalankan dasar-dasar kerajaan dengan sebaiknya dengan dukungan pegawai-pegawai kerajaan. Sebab pada hemat saya isu yang barangkali menghantui pemikiran ni ialah kebimbangan setengah-setengah pihak jika terdapat pengaruh politik itu akan ditarik atau defisit. Contohnya kemungkinan ada pihak-pihak yang akan keluar daripada kerajaan. Pasal kita tidak ada undang-undang yang berkaitan dengan lompat parti. Jadi itu agaknya sedikit sebanyak membimbangkan, apatah lagi Barisan Nasional dan Perikatan Nasional hanya kelebihan satu kerusi saja. Okey, sebenarnya sedutan itu hanyalah sejebis daripada apa yang saya dapatkan daripada Dr. Kasim Tukiman. Banyak lagi yang telah saya berbicara dengan beliau, seperti contoh beliau memperihalkan tentang sejarah Johor, Johor moden dan apakah relevannya PRN kali ini, tetapi itu semua akan saya kongsikan demikian pada buletin-buletin seterusnya, Lokman. Jadi itu saja yang mungkin saya dapat kongsikan dari Johor Bahru. Lokman, kembali pada Lokman. Baik, Firdaus Azil, terima kasih. Dan sudah tentu Astro On akan sentiasa bersedia untuk membawakan yang terkini kepada anda dan kami akan memantau rapat situasi ini. Dan seterusnya juga di Johor, polis telah mengambil keterangan 11 individu dalam siasatan kes seorang wanita diganggu secara seksual oleh seorang adun negeri itu. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat, berkata pihaknya masih perlu meneliti beberapa perkara sebelum sebarang tindakan boleh diambil. Pihaknya turut melaksanakan perbincangan bersama bahagian perundangan Polis Diraja Malaysia untuk memperhalusi siasatan tersebut. Masih dalam siasatan, walaupun saya cakap itu dalam minggu ini akan selesai, tapi ada beberapa perkara lagi yang perlu dilengkapkan. Dan kita telah berbincang dengan pihak perundangan PDRM untuk memperkemaskan lagi siasatan itu. Pada Isnin, polis menerima laporan daripada seorang wanita yang mendakwa dirinya telah diganggu secara seksual sewaktu menghadiri sebuah program yang dihadiri adun berkenaan. Seterusnya, penjualan tiket bas dan penerbangan bagi kedua-dua inisiatif perjalanan lengkap vaksin atau VTL darat serta udara antara Malaysia dan Singapura dibuka semula berkuat kuasa serta merta hari ini. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin berkata kuota tiket yang dijual akan dikurangkan daripada kuota sedia ada, iaitu pengurangan 50% daripada kapasiti bas dan juga penerbangan. Katanya penumpang yang beli tiket bagi tarikh perjalanan selepas 20 Januari sebelum pengumuman penggantungan jualan tiket dibuat dibenarkan meneruskan perjalanan mengikut kota ditetapkan sebelum ini. Khairy turut mengingatkan keperluan untuk melaksanakan ujian RT-KAG atau ujian pantas antigen kendiri pada hari kedua, keempat dan keenam selepas ketibaan. Ujian RT-KAG atau ujian pantas antigen profesional pula dilakukan pada hari ketiga dan kelima selepas ketibaan. Sebelum ini, penjualan tiket bas dan penerbangan bagi kedua-dua inisiatif VTL antara Malaysia-Singapura, darat dan udara digantung sementara buka kuasa 23 Disember lalu sehingga semalam. Keputusan itu dibuat selepas mengambil kira perkembangan terkini penularan COVID-19 membabitkan varian Omicron yang dilaporkan di Singapura. Dalam pada itu, Khairy berkata pihaknya menyarankan semua pengembara supaya bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi arahan serta SOP ditetapkan. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menafikan pam air di Sungai Muda Shah Alam rosak seperti yang didakwa oleh bekas Menteri Pertahanan Muhammad Sabu di Dewan Rakyat semalam. Beliau menegaskan pam air berkenaan berfungsi dengan baik
sebelum bencana banjir melanda kawasan perumahan di Taman Seri Muda akhir Disember lepas. Beliau menjelaskan Tenaga Nasional Berhad TNB telah memotong bekalan elektrik di kawasan berkenaan kerana bimbang dengan keselamatan penduduk. Saya pun terkejut bila dia cadam bom, mungkin sebab dia bekas Menteri Pertahanan kot. Ya. Dia pintu air ni ada fungsi dia. Fungsi besar pintu air ni ialah untuk menyekat air daripada luar, daripada Sungai Kelang masuk ke kawasan Seri Muda. Jadi kalau kita bom, pertama kos apa yang kita buat kan, kita bukan bom pintu air, tapi kita buka bahagian tepi dia. Itu lebih murah kos dia dan matlamat sampai. Banding nak bom, saya ingat bukan kaedah sebab pintu air ada fungsi dia. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Malaysia Recycling Alliance pada Jumaat. Tuan Ibrahim menjelaskan tindakan mengebom pam air untuk mengeluarkan air banjir bukan tindakan tepat kerana ia akan memberi kesan lebih buruk kepada kawasan sekeliling Seri Muda. Semasa membahas usul banjir di Dewan Rakyat pada Khamis, Muhammad Sabu, PH Kota Raja menuntut penjelasan mengapa tentera tidak meletupkan pam air yang rosak di Sungai Muda bagi mengeluarkan air banjir yang terperangkap dalam kawasan perumahan Taman Seri Muda Shah Alam pada 18 Disember lalu. Kepimpinan PAS tidak perlu menjelaskan keputusannya untuk menggugurkan Datuk Khairuddin Aman Razali selaku ahli jawatan kuasa. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata pengguguran itu dibuat kerana masalah disiplin dan itu adalah urusan dalaman parti. Ahli Parlimen Marang itu bagaimanapun tidak menjelaskan secara terperinci berkenaan masalah disiplin tersebut. Itu disiplin. Perkara dalaman parti untuk ahli-ahli parti saja. Tak perlu dan sehingga ini saya mendapat maklumat daripada kaum B 99.9% berpuas hati. Itu terpencil, pandangan terpencil. Hadi juga enggan mengulas lanjut ketika ditanya sama ada keputusan tersebut berkait dengan isu muafakat nasional. Tunggulah, tunggu. Dan disiplin itu bukan semua. Dia belum dipecat. Digugurkan saja. Belum pada itu sudah ada disiplin. Sudah ada nasihat, sudah ada tindakan awal, kemudian gugur daripada JK Pusat. Itu kita tengoklah. Susulan dia. Terdahulu, Ahli Parlimen Bacok, Nik Muhammad Abduh Nik Aziz menuntut penjelasan rasmi kepimpinan PAS mengenai pengguguran Khairuddin. Katanya penjelasan mesti diberikan bukan sahaja kepada ahli parti, tapi kepada umum. Khairuddin digugurkan sebagai AJK parti itu pada 14 Januari lepas. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda, ini Sinar Awani dan berikut tumpuan utama untuk malam ini. 16 individu termasuk 5 ahli politik dirakam keterangan perhimpunan esok. PAS mahu bersama UMNO hadapi pilihan raya negeri Johor. Dan BAM tidak mahu lagi daftar Lizzie Jia dalam sebarang pertandingan. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Asisten Komisioner Nur Dilhan Yahya berkata 16 individu termasuk 5 ahli politik dirakam keterangan berhubung penganjuran perhimpunan di Ibu Negara esok. Kes disiasat di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Setakat ini 16 orang telah pun dirakam percakapan. Dan tindakan untuk melengkapkan kertas siasatan sedang dijalankan dan seterusnya berproses untuk merujuk kepada timbalan pendakwa raya. Penganjur kita tak kena pasti sebab tiada permohonan. Dan 16 tu ada ahli politik ke ataupun yang dipanggil? Yang 16 orang yang dirakam percakapan? Setakat ni ada 5. Ya, 5. Dalam pada itu, Mahkamah mengeluarkan perintah untuk menghalang mana-mana pihak mengadakan sebarang perhimpunan di 3 lokasi di Ibu Negara iaitu Dataran Merdeka, Sogo dan Masjid Jamek selama 7 hari bermula semalam. Selain daripada itu, pihak polis menasihati orang ramai untuk tidak menyertai sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang serta SOP yang sedang berkuat kuasa.
Ini demi menjaga keselamatan dan ketenteraman awam serta kesihatan umum. Semua lapisan masyarakat harus memahami betapa pentingnya untuk kita bersama-sama mematuhi SOP Pelan Pemulihan Negara Fasa keempat ini. Dan Polis Daerah Dang Wangi akan melakukan lencongan di 6 jalan utama di sekitar Ibu Negara susulan penganjuran satu perhimpunan yang dijadualkan esok. Ketua Polis Daerah Dang Wangi Assistant Commissioner Nur Delhan Yahya berkata, lencongan tersebut akan bermula pada pukul 7 pagi Sabtu. Justru bagi memastikan keselamatan orang ramai dan ketenteraman awam. Jadi saya ulangi memastikan keselamatan orang ramai dan ketenteraman awam termasuk konteks keselamatan daripada keselamatan awam daripada jangkitan ataupun penularan jangkitan COVID-19. Pihak polis yang akan menjalankan beberapa tindakan pematuhan dan penguatkuasaan SOP. Antaranya adalah lencongan jalan di sekitar kawasan pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. So setakat ini sebanyak 6 jalan utama yang akan dibuat lencongan. Antaranya adalah Jalan Kuching, Jalan Kinabalu, Jalan Maharaja Lela, Jalan Hang Tuah, Jalan Imbi dan juga Jalan Sultan Ismail. So ini adalah 6 jalan utama di bawah pentadbiran Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi yang akan terlibat di dalam pelaksanaan. Selain lencongan jalan, Nur Delhan berkata pihak pengoperasian sistem transit aliran massa atau MRT, transit aliran ringan LRT, monorail dan KTM juga akan membuat pemberhentian sementara pengoperasian. Ia melibatkan beberapa stesen utama dalam kawasan pentadbiran IPD Dang Wangi. Terdahulu, media melaporkan sebuah perhimpunan aman untuk mendesak Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ditahan akan diadakan di Ibu Negara pada Sabtu. Selepas kalah teruk pada pilihan raya negeri PRN Melaka, Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man hari ini memberi bayangan parti itu sedia bekerjasama dengan UMNO pada PRN Johor sekiranya Dewan Undangan Negeri Dun Negeri itu dibubarkan. Sehubungan itu, beliau berkata PAS akan mengadakan perbincangan dengan kepimpinan tertinggi UMNO dalam masa terdekat. Beliau bagaimanapun tidak menjelaskan bila pertemuan itu akan diadakan. Kita tunggu dululah PRN Johor ni jadi tadi. Kalau jadi kita akan bincanglah. Ni rakan saya, kita akan mengadakan perbincangan dengan UMNO. Komitmen kita sebenarnya dengan UMNO dengan lain-lain parti ini sebenarnya masih lagi berjalan. Dan kita harapkan kita
mampu menghasilkan kerjasama yang baiklah dalam konteks politik. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Malaysia Recycling Alliance atau MAREA pada Jumaat. Dalam pada itu, ketika ditanya mengenai kerjasama muafakat nasional, Tuan Ibrahim yang juga Menteri Alam Sekitar dan Air menegaskan ia masih berjalan dan tiada istilah terbubar lagi. Pada PRN Melaka November lepas, PAS tewas di semua 8 kerusi. 7 daripadanya kepada UMNO, sekaligus mengundang spekulasi mengenai masa depan gandingannya dengan Bersatu menerusi Perikatan Nasional. MCA bersedia untuk menghadapi pilihan raya negeri PRN Johor yang dijangka diadakan dalam tempoh terdekat. Dan tanpa mahu mengulas lanjut mengenainya, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata kesiapsiagaan jentera parti dibuat bagi memastikan rakyat dapat didekati setiap masa tanpa menunggu dalam tempoh pilihan raya sahaja. Bagi MCA, kita berdepan dengan sama ada PRU 15 atau PRN di mana-mana, kita tetap mengikut SOP yang sama. Tata cara kita adalah kita bersiap siaga kerana kita dah masuk tahun keempat. Bila dah masuk tahun keempat, anytime akan berlakunya PRU ataupun PRN. Jadi tak ada bezanya bulan depan ke tahun depan ke, kita tahu dia tak akan menjangkau daripada pertengahan tahun depan. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada Majlis Pelancaran Kutipan Dana MCA bagi pembinaan Hospital Universiti Tunku Abdul Rahman UTAR di kampus UTAR di sini pada Jumaat. Kabar angin mulai tersebar bahawa PRN Johor akan diadakan dalam tempoh terdekat selepas kerajaan negeri kini hanya mempunyai majoriti kelebihan 1 kerusi iaitu 28 berbanding pembangkang 27. Ia susulan kematian Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kempas Datuk Osman Sapian pada Disember lepas. Pada masa ini, DUN Johor diterajui Barisan Nasional dengan 28 kerusi yang merangkumi UMNO 14 kerusi, MIC 2 kerusi, sementara Bersatu 11 dan PAS 1. Manakala Pakatan Harapan PH memiliki 27 kerusi iaitu DAP 14, PKR 7 dan Amanah 6. Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan 22 individu melibatkan pengarah syarikat, presiden serta Setiausaha Persatuan dan Pertubuhan bagi membantu siasatan berhubung penyelewengan dana peruntukan bagi program pembangunan sosioekonomi masyarakat India B40 di bawah Kementerian Perpaduan Negara. Seramai 6 daripada mereka yang terlibat telah ditahan reman antara 4 ke 6 hari bermula Jumaat di Mahkamah Magistrate di Selangor, Kedah dan Putrajaya, manakala 16 individu lagi dibebaskan dengan jaminan SPRM. Operasi dilaksanakan di 7 negeri iaitu di Perak, Selangor, Kedah, Johor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Melaka pada Khamis. Menurut sumber sebelum ini, hasil siasatan mengenal pasti 337 syarikat, persatuan dan badan bukan kerajaan yang diluluskan geran peruntukan sejak tahun 2019 hingga 2021 dengan peruntukan berjumlah lebih kurang 203 juta ringgit. Tumpuan siasatan SPRM membabitkan 2 fasa iaitu fasa 1.0 memberi tumpuan kepada 27 buah syarikat, persatuan dan NGO yang telah menerima peruntukan antara 1 juta ringgit hingga 9 juta ringgit. Dan pada Oktober 2021, SPRM telah menahan 18 orang yang melibatkan 10 buah pertubuhan lagi bagi membantu siasatan penyelewengan ini. Operasi yang dinamakan Mitra 2.0 menumpukan kepada baki 17 syarikat pertubuhan yang tergolong dalam kumpulan yang telah menerima dana berjumlah 1 juta ringgit hingga 9 juta ringgit. Selepas ini dalam Sinar Awani, BAM tidak mahu lagi daftar Zija dalam sebarang pertandingan. Persatuan Badminton Malaysia BAM memutuskan untuk tidak mendaftarkan pemain perseorangan negara di Zija dalam sebarang pertandingan antarabangsa melibatkan negara berkuat kuasa 18 Januari 2022. Timbalan Presiden 2 BAM, Datuk Seri Jahabuddin Muhammad Yunus berkata pergantungan itu berjalan selama 2 tahun dan menurut beliau, pihaknya dan Zija telah melakukan beberapa siri perbincangan sebelum ini dan meminta pemain tersebut mempertimbangkan keputusannya. Dalam perjumpaan tersebut, Zija turut menyenaraikan beberapa permintaan. Namun BAM tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Jahabuddin menegaskan adalah mustahil untuk memenuhi permintaannya seperti pasukan kejurulatihan sendiri dan menentukan pertandingan apa yang mahu disertai. BAM still offered him several lucrative, substantial incentives that include monetary benefits. However, Zija has already made up his mind and he did not want to reconsider his decision. Now, we're also mindful of the fact
then Lee Zijia, being a national player who has recently won the All England Championship, it is quite difficult, very disappointing for BIM to lose him. However, since he only made up his mind, we have to respond to it. Beliau berkata demikian pada sidang media khas di Akademi Badminton Malaysia atau ABM di Bukit Kiara pada Jumaat. Keputusan sama juga dikenakan kepada Goh Jin Wei, namun ia bermula pada 31 Oktober tahun lepas dan ia menyaksikan kedua-duanya mungkin terlepas untuk bertanding dalam Sukan C, sedangkan beliau merupakan antara prospek emas negara. Begitupun, Jahaberdin menegaskan masih ada ruang buat Zijia mengemukakan rayuan dan BAM mungkin memberi masa beberapa bulan untuk melakukan sedemikian. Jika rayuan itu dibuat dan rayuan itu berdasarkan terma-terma yang munasabah sebagai contoh dan juga mengambil kira kepentingan negara, maka kemungkinan besar mereka dapat main dalam sukan-sukan tersebut. Tapi kalau sebaliknya lah. Jadi kita akan lihat apakah yang akan berlaku. Tapi pada peringkat ini masih ada ruang dan peluang untuk mereka kembali berkhidmat kepada negara. Tegasnya lagi, BAM mengambil keputusan sebegitu kerana enggan perkara sama berulang pada masa hadapan. Seterusnya, jurulatih dari Korea Selatan Kim Pan-gon dilantik menjadi Ketua Jurulatih Harimau Malaya yang baharu. Kim, 53 tahun, dilantik mengisi kekosongan yang ditinggalkan bekas jurulatih skuad negara Tan Cheng Ho sejak 3 Januari lalu. Kim pernah mengendalikan pasukan bola sepak Hong Kong dan memimpin skuad tersebut memenangi kejohanan bola sepak Asia Timur pada 2010. Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin berkata, Kim bersama 4 anggota pasukan teknikalnya akan tiba di Malaysia pada Februari. Langsung pada ketiga ni, dia antara terbaik. Saya nak berkatakan, macam saya kata, elemen yang kita pilih ni, mana-mana yang kita pilih sebagai jurulatih belum menjanjikan kita boleh layak Asian Cup apa tu semua. Tetapi daripada segi SOP ataupun penilaian yang kita lihat daripada kita kajian, dia antara yang available dan yang paling tinggi. Kita dah shortlisted pada 3. Jadi kita telah buat kajian, dia antara yang kita fikir yang paling layak ketika ini untuk nak menaikkan kita di peringkat ASEAN dan juga Asian. Hamidin menambah, Kim diberikan kontrak 2+2 iaitu 2 tahun kontrak awal yang boleh dilanjutkan 2 tahun lagi sekiranya FAM berpuas hati dengan prestasinya. Sedekat lamanya, 6.7 juta rakyat Syria hanya berlindung dalam kemah selepas ini. Seramai 6.7 juta rakyat Syria yang menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri akibat daripada peperangan selama lebih sedekat. Mereka tinggal dalam kemah pelarian di sekitar Syria untuk mencari perlindungan dan mendapatkan bantuan. Kita ikuti laporan wartawan Astrawani Afizi Azaman yang diberi peluang menerokai apa yang ada di dalam kemah pelarian dan bagaimana mereka hidup di dalamnya mengharungi musim sejuk yang ekstrim ketika ini. Baik, terima kasih rakan tugas. Di studio ketika ini saya berada di salah satu kemah ataupun kem-kem pelarian di Al-Bab, Syria, yang mana di sini ditempatkan sebanyak 125 buah keluarga yang telah pun menetap di sini sejak daripada 5 tahun lepas apabila mereka melarikan diri dari Aleppo akibat daripada peperangan. Dan saya nak bawakan penonton Astrawani melihat sendiri bagaimana keadaan kemah-kemah pelarian di sini yang kita lihat keadaannya telah pun begitu usang sekali. Terdapat anak kecil di sini yang cuba menghangatkan dirinya sebab ini adalah antara alat pemanas yang ada di sini. Hai. Hai. Tak biasa dengan orang luar. Okey. Dan dalam masa yang sama saya ingin tunjukkan kepada anda dapur yang mereka
masak keperluan dan juga makanan harian mereka. Ini antara dapurnya, periuk, tonggas, bahan-bahan makanan di sini. Dan mereka gunakan dapur ini secara bersama-sama. Sebagai contoh, anda dapat lihat beberapa kemah di sini. Kesemua mereka ini menggunakan dapur yang sama. Begitu juga tandas yang ada di sini. Ini adalah tandas yang digunakan di sini untuk membuang air berhadas. Dalam ruang yang sekecil itu. Dan satu lagi ialah saya mahu tunjukkan kepada anda bagaimana pelarian-pelarian Syria ini mendapatkan bekalan elektrik, ialah menggunakan tenaga solar. Panel-panel solar ini diletakkan di sini dan dapat saksikan wayar-wayar digunakan. Ini piring untuk mendapatkan siaran televisyen, dan tenaga solar inilah yang akan membekalkan tenaga elektrik kepada pelarian-pelarian Syria yang ada dalam kemah-kemah seperti ini. Dan ini hanya 125 buah keluarga yang tinggal di sini. Ada berjuta-juta lagi pelarian Syria yang ada di sekitar dalam Syria serta negara-negara di sekitar Syria ini sendiri. Dalam Syria saja ada lebih kurang dalam 6.7 juta pelarian Syria dan lebih kurang dalam 13 juta yang memerlukan bantuan kemanusiaan untuk mereka meneruskan kehidupan dalam waktu-waktu yang begitu sukar. Ketika musim sejuk seperti sekarang ini yang suhunya boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius pada sebelah malamnya. Dan itu adalah realiti yang terpaksa mereka tempuhi apabila menjadi pelarian dalam negara mereka sendiri. Dan itu saja dapat saya bawakan kepada anda untuk melaporkan keadaan dan juga situasi di Syria ini. Saya Hafizah Zaman melaporkan untuk Astro Awani dari Al-Bab, Syria. Baik, seterusnya sekurang-kurangnya 5 terkorban dalam kemalangan jalan raya membabitkan lori kontena di Balikpapan, Indonesia awal pagi tadi. Rakaman CCTV yang tular di media sosial menunjukkan lori tersebut merempuh kira-kira 20 kenderaan yang berhenti semasa lampu isyarat merah. Kejadian berlaku di persimpangan Jalan Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur kira-kira jam 6.15 pagi Jumaat. Menurut Ketua Polis Trafik Kalimantan Timur, Sony Irawan, pihak berkuasa masih mengenal pasti jumlah keseluruhan mangsa korban yang dikhawatiri meningkat. Selain 5 mangsa korban, pihak berkuasa turut mengesan 4 mangsa dengan kecederaan serius. Kata Sony, berdasarkan rakaman CCTV, kemalangan dipercayai berlaku akibat kegagalan brek lori tersebut yang membawa kapur seberat 20 tan. Pemandu lori berusia 47 tahun itu sudah ditahan dan kini berada di Ibu Pejabat Polis Balikpapan. Menurut pemandu tersebut, dia cuba memperlahankan lori ketika di persimpangan jalan namun gagal akibat masalah brek. Rakaman CCTV serta rakaman video oleh beberapa saksi di lokasi kejadian yang dikongsikan oleh Kompas TV tular di media sosial pada Jumaat. Keputusan biar betul. Menteri Kewangan lebih rela meletak jawatan daripada berkompromi terhadap sebarang keputusan melibatkan kementeriannya yang difikirkan silap. Dapatkannya dalam Sinar Harian esok. Baik, sekian segmen Sinar Awani malam ini. Ikuti info terkini berhubung vaksin COVID-19 di halaman Mikro Interaktif di astroawani.com sekarang. Dan segala maklumat lain dalam astroawani.com dan juga aplikasi Astro Awani. Terima kasih kerana menonton saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Saya Nala Huda. Salam hormat.